Mari kita tundukkan kepala kita mohon 我们一 pimpinan 起 Tuhan. 低头祷告，亲近我们的主。 Tuhan tolong kami yang lemah ini. 主，你帮助我们这些软弱的。 Kami seringkali terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan. 我们经常跌在例行公事的制度里面。 Mungkin kebiasaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. 我们这个习惯如此是好的， Tetapi seringkali kami kehilangan makna dari kebaikan-kebaikan tersebut. 但我们经常却失去了这个习惯重要的意义。 Juga termasuk ketika kami saat ini beribadah kepada Tuhan. 也包括我们这个时候在你面前敬拜。 Tolong kami untuk kembali kepada makna dari ibadah ini. 帮助我们，使我们真实明白敬拜的意义。 Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami untuk mengerti isi hatimu, Tuhan. 让我们听到你的话，让我们真实知道明白你的心意， Dan bukan hanya berhenti pada aktivitas manusiawi belaka. 并不是在我们这里只是例行公事罢了。 Tetapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan penyingkapan Tuhan kami terima. 我们真是可以感受到主要对我们所做的。 Pimpinlah setiap kami ya Tuhan, 主求你再一次带领我们， juga kedua hamba-Mu yang lemah dan hina ini. 你也帮助我们这软弱卑微的两位仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi. 各位早安， Saya membawa salam damai sejahtera dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta. 我代表我们贵真神学院在耶加达向你们大家问安。 Yang tahun ini kami akan berusia 25 tahun atas Cingen. anugerah Tuhan. 依着主的恩典带领我们的学院差不多25年的时间。 Mari kita membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 让我们先看马太福音12章第1节到第8节。 Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 马太福音12章第1到第8节。 Untuk mempersingkat waktu, bagian ini hanya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 为了节省时间，我们只是用印尼文来读。马太福音12章第1到第8节。那时，耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就召起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪，你的门徒做安息日不可做的事了。”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进上帝的殿，吃了橙色饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里换了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。因为人子是安息日的主。 Saya membacakan dalam bahasa Indonesia saja ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, firman yang mana? Yaitu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus kutip itu terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. 主耶稣所说的，在这里这是其次侯西阿书第7章第6节。 Hosea 6 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. 我喜爱祭物，不是喜欢祭物的羔羊。 Ada tambahan lagi, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. 我更喜爱真正的敬拜，以及那些祭物。 Saudaraku, pada bagian ini Tuhan Yesus sedang
mendapatkan komplain atau teguran dari orang-orang yang setia kepada hukum Taurat. 在这里，耶稣受到一些人遵守律法的一些人的批评。 Mereka sebenarnya ingin berkata bahwa kalau engkau tidak melakukan perintah-perintah ini, engkau tidak sedang beribadah kepada Tuhan. 他们似乎是说，若是你没有遵守这些律法，你就不是敬拜我们的上帝。 Sebenarnya teguran ini bukan teguran yang terlalu berlebihan. 其实这个责备并不是多余的责备。 Tetapi masalahnya adalah mereka salah menafsirkan hukum yang Tuhan berikan. 但是问题是说，他们已经错误的解释关于有关律法。 Orang-orang Yahudi berpikir kalau kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan melakukan sesuatu sebagai gantinya. 犹太人认为，若是我们给上帝进行了一些事情，那么上帝也会给他报答一些的事件。 Dalam hal ini, kalau orang Yahudi beribadah sesuai dengan perintah, maka otomatis Tuhan akan berkenan kepada ibadah mereka. 在这里所说的，若是犹太人有这样的遵守的律法，那么他就可以受到上帝的喜悦。 Perintah yang mana? 哪一个命令呢？ Ternyata orang Yahudi salah melihat perintah tersebut. 原来犹太人却已经错误的思想。 Mereka lebih berfokus kepada perintah-perintah bikinan manusia. 他们只是注重在那个人为所做的一些命令。 Di hari Sabat tidak boleh pergi jauh. 那就是安息日我们不可以去远的地方， Tidak boleh mengangkat barang. 我们不可以提起我们的东西。 Hanya boleh pergi jauh kalau untuk mengambil makanan. 你可以言行，若是你为了事物。 Dan mereka mempunyai 600 lebih hukum selain dari 10 hukum Taurat. 他们除了10条诫命，还有600多项的一些规条。 Dan hukum-hukum ini pada akhirnya dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri telah melanggar hukum-hukum yang Allah sendiri berikan. 这些律法是否耶稣已经犯了向上帝所赐的律法？ Fokusnya sudah bergeser. 他的焦点已经开始移位了， Tidak lagi kepada Allah yang memberi hukum, 没有再是向赐下律法的上帝， tetapi kepada hukum itu sendiri. 但是这是着重在那个律法。 Itulah sebabnya pada bagian ini Tuhan Yesus mengembalikan pengertian tentang Sabat. 因此，再次耶稣在这里重申要解释有关安息日。 Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ketika kita beribadah? 那么，上帝要我们每一个人怎样来敬拜他？ Itu jauh lebih penting daripada mengikuti aturan-aturan manusia. 这是比我们遵守人为所做的律法是更为重要的。 Ketika orang Yahudi beribadah untuk bait Allah, 当犹太人敬拜，那是在会堂里面。 Tuhan Yesus berkata di sini ada yang lebih besar daripada bait Allah. 主耶稣说，在这里有比会堂更加大的。 Ketika orang Yahudi dan orang-orang Kristen lebih berfokus kepada persembahan mereka, 当犹太人他们更注重他们所献上的祭， aktivitas rohani mereka, 他们的一些属灵的活动， supaya dilihat orang lebih rohani dibanding yang lain. 使别人看到他比别人更属灵。 Di sana Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki adalah kasih. 那是在耶稣就说，我最喜欢的那就是爱， Bukan persembahan-persembahan itu. 并不是那祭物。 Ketika manusia menjadikan hukum itu menjadi Tuhan yang harus dilayani, 当人把律法当作我们所敬拜的， dan menjadikan manusia sebagai budak-budak dari hukum yang dibuat manusia 那么 sendiri, 人就像一个奴役来遵守他所做的律法。 Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa anak manusia, Yesus Kristus
adalah satu-satunya Tuhan atas hari Sabat. 主耶稣重生在这里说，耶稣基督那就是上帝所差派的儿子，我们所要敬拜的就是超越我们的安息日。 Dalam bagian ini kita melihat sebuah fakta yang tidak bisa kita elakkan. 在这里我们所看见的事实是不可以再次颠覆的。 Yang konsisten dengan pengajaran seluruh kitab suci. 那就是整本圣经在这里很合理的说， Bahwa ternyata beribadah saja tidak cukup. 我们只是敬拜那是不够的， Beraktivitas ibadah saja tidak cukup. 我们的活动只是在敬拜那是不够的。 Ada ibadah yang Tuhan perkenan, tetapi ada juga ibadah yang membuat Tuhan jijik. 有一些敬拜上帝是喜悦，但是有一些的敬拜上帝看到那是非常的污秽。 Sehingga mengenali kebenaran ini, saudara dan saya tidak lagi bisa berpikir naif. 因此，我们所认识的这个是真理，我们不能再次看清的。 Asal datang gereja, duduk manis, 这是来到敬拜在那里安静的这种， menyanyi, memberi 我 persembahan, 们唱诗，我们奉献。 dan juga bahkan terlibat dalam 1-2 pelayanan. 我们也参与各样的侍奉， Kita pikir itu sudah cukup. 我们认为这就够了。 Mari kita buka Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang 让我们 ke-17. 看以赛亚书第1章第1到第11节。 Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 以赛亚书第1章4到17节。 Bagian ini akan dibacakan hanya dalam bahasa Indonesia. 在这些经文，我们只是用印尼语来读。 Yesaya 1 ayat 10 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat setiap minggu itu, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap yang kau lakukan sebagai kebiasaan, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudaraku, jelas sekali bahwa di dalam bagian ini Tuhan menyatakan bahwa Dia benci kepada persembahan ataupun ibadah yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. 在这里，我们很清楚的看出，我们的主不喜悦，那我们不是真正专心意义来敬拜他的。
Orang-orang Israel itu rajin sekali memberikan korban. 以色列人是那样的殷勤，每次都来献祭， Bukan hanya Sabat 1 minggu sekali. 并不是在安息日是1个礼拜1次罢了。 Mereka punya pertemuan-pertemuan yang tetap. 他们还有许多的固定的聚会， Mungkin itu kebaktian doa setiap hari Rabu. 可能是每逢礼拜三的祷告会， Mungkin itu rapat-rapat. 可能是很热的会议， Panitia ini, panitia itu, Jaga- rapat majelis. 许多筹备委员会，还有这次的会议， Plus perayaan-perayaan. 还有我们的一些大节期。 Mereka bukan orang yang malas. 他们并不是一些懒惰的人， Mereka bukan orang yang pelit. 他们并不是那些吝啬的人， Mereka hanya orang yang tidak mau mengerti isi hati 他 Tuhan. 们只是不要明白上帝的心意， Mereka hanya tampil baik di hari-hari tertentu. 他们只是在外表上在聚会给人家看罢了， Tetapi di luar rumah ibadah mereka penuh dengan kejahatan. 但是在会堂以外，他们做了许多错事。 Allah tidak bisa dikelabui. 上帝根本我们不能欺骗他的。 Mungkin manusia hanya melihat kita orang-orang yang baik datang hari Minggu di gereja. 我们人只是看到我们是这么好，每逢礼拜来做礼拜， Sama seperti orang-orang Israel itu membawa korban-korban bakaran dengan tekun dan setia. 就像以色列人，他们带着牲畜，很忠心的在那里献祭。 Tetapi kalau hidup kita hari Senin sampai Sabtu itu tidak melukiskan penyembahan kita seperti di hari Minggu, kita sedang berbohong kepada 但 dunia. 是我们的生命，礼拜一到礼拜六，我们的生命没有好好的去做，那么我们就等于欺骗了上帝，欺骗了人。 Janganlah pernah berpikir kita bisa membohongi Allah. 我们不要以为我们可以欺骗上帝。 Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan lagi beberapa hal yang penting berkaitan dengan aturan Sabat. 因此，主耶稣在这里重申对安息日重要的一些问题。 Bahwa ketika kita hadir beribadah pada hari Minggu seperti saat ini, 当我们礼拜天在我面前做礼拜，就像我们现在一样， fokus kita bukan kepada diri, 我们的焦点不在于我们本身， fokus kita kepada kehendak Allah. 我们的焦点呢就是上帝的旨意。 Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan korban 主 persembahan. 耶稣所说的，我所需要的，那就是其怜悯的心，并不是那些祭物。 Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 menggunakan kata chesed untuk kata belas kasihan di 可 Matius. 是耶稣在原文是 hesed 来代替这个言辞。 Chesed itu mirip dengan agape dalam bahasa hesed 那 Yunani. 就是在犹太文阿嘎贝是上帝的爱的意思， Kasih setia, 那就是上帝的信使。 kasih yang tidak mengharapkan balasan. 这个爱是不需要回报的爱。 Ketika di bagian ini Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. 在这一节，我所要的是有一个怜悯的心， Bisa memiliki dua macam pengertian. 有两样的解释。 Yang pertama adalah belas kasihan dari Tuhan kepada manusia. 第一样呢是上帝对我们人有怜悯的心。 Jadi di dalam ibadah yang ku kehendaki adalah memberkati anak-anak Tuhan. 在敬拜里面，上帝要赐福每一个属他儿女的人， Bukan untuk membuat mereka susah. 并不是在那里他是这样的困难。 Itulah sebabnya di bagian Injil yang lain ada tambahan satu kalimat. 因此，在别的福音里面再加一些的词句。 Sabat itu diberikan untuk manusia sebagai bukti kasih Tuhan. 安息日，那就是人上帝给人是爱，上帝爱人的一个印证， Bukan manusia untuk hari Sabat. 并不是人是为了安息日。 Sabat itu dari Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami shalom, damai sejahtera 安 dari 息 Tuhan. 日是从上帝而来，使我们人感受到
上帝的大爱。 Tetapi belas kasihan juga mempunyai arti yang kedua, yaitu kasih kita kepada Tuhan. 但是怜悯在另外一个，那就是说我们对上帝的爱。 Sehingga di dalam ibadah, saudara dan saya harus datang dengan cinta kepada Tuhan. 因此，在敬拜里面，我们带着爱上帝的心来到这里。 Dengan kesungguh-sungguhan dari hati kita yang 我 terdalam. 们这是从心里深处与这个爱来到上帝面前。 Kita bukan datang ke gereja, datang beribadah untuk ikut-ikutan. 我们并不是来到礼拜堂，只是盲从别人罢了。 Awalnya mungkin ikut-ikutan. 当初我们当然是盲从的， Tetapi semakin kita mengenal Allah, mestinya kita datang dengan cinta yang semakin besar. 但我们越加认识我们的上帝，那么我们以爱来到上帝的面前。 Saudara, orang yang datang beribadah dengan cinta kepada Tuhan akan datang dengan sikap yang berbeda. 一个人来到上帝面前，你心里深处就是爱上帝的心，我们与其他人的敬拜是完全不同的。 Ketika menyanyi, setiap kata-kata yang keluar itu adalah kalimat yang penuh cinta kepada Tuhan, bukan seperti nyanyi di karaoke. 当我们唱诗的时候，我们只是敬拜，唱诗就是我们向上帝的爱，不像在我们唱歌厅所唱的一样。 Uang yang kita kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan pun kita kumpulkan dengan kerelaan karena Tuhan sudah mengasihi kita. 我们所收集的奉献，也是以甘心、爱心来奉献，来帮助那些需要的人。 Kita datang pun dengan keseriusan karena kita datang untuk menyembah Allah yang kita cintai 我 dan 们来 hormati. 的时候，我们是以严肃的态度来到上帝面前，是我们所爱，我们是尊重的上帝。 Dalam Yeremia pasal yang ke-7, 耶利米书第7章， Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, 那么主上帝对耶利米说： waktu aku membawa engkau keluar dari Mesir, 当我带领你出埃及的时候， aku tidak minta korban-korbanmu itu. 我根本不需要你们的祭物。 Yang pertama aku minta adalah dengarkanlah aku. 第一样，我所要的，你要听从我的话， Berikan hatimu, 你将你的心归给我， tunjukkan cintamu karena engkau keluar dari Mesir oleh tangan Tuhan yang perkasa. 再次表彰你对上帝的感谢，因说我的手把你领出到埃及。 Itulah sebabnya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel beribadah tidak dengan sungguh-sungguh, Tuhan merasa dilecehkan. 因此，当犹太人向上帝敬拜，根本没有诚信的敬拜，上帝是否觉得他们这样的轻看了他？ Saat ini pun, 这个时候， ketika saudara dan saya tidak beribadah karena cinta kepada Tuhan, itu menjijikkan bagi Tuhan. 当你我在这里做礼拜的时候，我们根本没有爱上帝的心，上帝是非常的厌恶的。 Sepasang suami istri terlibat di dalam pertengkaran dan 一 konflik. 对夫妇当他们在争吵的时候， Sang istri protes kepada sang suami. 那么太太批评她丈夫 Koko ini sudah tidak sayang lagi sama aku. 哥哥，你根本不再爱我了。 Kita sudah 5 tahun menikah, tapi tahun-tahun terakhir ini Koko semakin tidak sayang 我们 kepadaku. 结婚了5年，当你更越加不爱我了。 Suaminya bilang, maksudmu apa? 丈夫说：“你到底说的是什么 Saya kasih contoh ya Ko, kata istrinya. ？”太太说：“哥，我给你做一个比方。 Dulu waktu kita pertama kali jadian, 以前当我们开始恋爱的时候， Valentine yang pertama, 我们第一个的情人节， Koko memberi saya coklat Toblerone. 你给我一个多贝罗名牌的巧克力， Dan kau membelikan saya Toblerone yang dark chocolate karena kau tahu itu yang paling saya suka. 你给我说巧克力多贝罗是我最喜爱的。 Sekalipun dalam hati saya berpikir Valentine kok cuma Toblerone. 虽然说在心里是想，难道情人节只是这个巧克力罢了？ Tapi aku menghargai karena memang kamu belum pengalaman pacaran. 但是我很尊重，因着你在恋爱的事上是没有经验的。 Aku menghargai ketulusan dan cintamu. 我对你的重视、你的诚实是那样的尊重你。 Tahun kedua, 第2年，
Engkau tidak lagi kasih aku coklat. 你不再给我巧克力了， Engkau memberi aku 10 kuntum bunga mawar putih. Wah, hatiku penuh dengan bunga. 你给我10枝的白玫瑰花，我是非常的喜欢。 Tahun yang ketiga sebelum kita menikah, pas itu tahun Valentine terakhir 第 sebelum menikah. 3年，当我们还没结婚的那一年， Engkau membelikan aku boneka teddy bear setinggi badanku. 你买给我洋娃娃是这样跟我一样高度的洋娃娃， Aku juga bingung itu mesti ditaruh di mana. 我非常彷徨，又不知道放在什么地方。 Tapi karena cintamu, aku merasa senang sekali. 但是因着你的爱，我是非常的喜欢。 Dibandingkan dengan sekarang, 但比起现在呢， udah nggak usah ngomong Valentine. 你不要再讲情人节， Ulang tahunku pun kalau ndak aku sindir-sindir, kamu lupa. 在我的生日，若是我们一提醒你，你都忘记了。 Dulu waktu mau apel, waktu pacaran, engkau selalu membuka pintu mobilmu yang butut itu supaya aku bisa masuk. 当以前恋爱开始恋爱，我要进你的车门，你就给我开了， Buka pintu. Ayo yuk masuk 你给我 masuk. 开，叫我亲进来。 Wah, aku merasa diperlakukan sebagai seorang putri, 我感受到我就像公主一样， princess. 就是像公主一样。 Tetapi sekarang, 但是现在， jangankan kamu keluar mobil, kamu tidak mau keluar dari mobil, pencet klakson, ten, cepat telat. 你不像那样，以前见我，你还在那里不断的打铃，说你快一点，要迟到了。 Lalu si Koko itu mikir dalam benaknya. 那么做丈夫的在脑海是这么说。 Dulu memang mobilnya butut. 比以前我本来是烂车， Mobil itu cuma bisa dibuka dari luar itu oleh aku. 那车子这是从外面开，从里面是不能开的， Handle-nya itu loh rada jebol. 因着这个手把已经坏了， Makanya aku bukain. 因此我替你开了。 Lagi pula sekarang sudah ada central lock, nggak bisa masuk sendiri. 现在可以有这个遥控器， Tetapi dia tidak ungkapkan itu supaya tidak tambah berantem. 但是他没有说比其更加激烈，在那里争吵。 Sang istri ngomong lagi, dulu kok waktu kita jalan-jalan ke mall. 太太就说，以前我们在超级市场 Waktu 逛街的时候， aku keserimpet jatuh itu di mall. 当时我那是滑倒的时候， Engkau langsung khawatir, ayo kita sekarang pergi ke rumah sakit ke UGD. 你手忙脚乱要把我带到急诊室。 Wah, kepleset sedikit engkau sudah ngajak aku ke UGD. 我只是这样，就是跌倒，你就把我带到急诊室。 Tapi sekarang kalau aku jatuh dari tangga di depan di rumah kita. 但是现在我从楼梯上跌下， Memang sih kamu ngajak aku ke rumah sakit. 本来你带我去医院， Ayo kita ke rumah sakit mata. Matamu ada di mana? 来，我们去眼科医生，因为你的眼睛到底在哪里？ Sang suami tidak menjawab apa-apa, dia merencanakan sesuatu. 做丈夫没有回答，他只是计划做一样事。 Besok paginya biasanya sang istri itu bangun lebih dulu, tapi pagi itu berbeda. 明天的时候，太太起床跟平时不一样了。 Sang istri waktu bangun melihat suaminya tidak ada di samping ranjang. 这位太太起床的时候没有看到她丈夫在身边， Tetapi di ujung ranjang itu sudah ada makan pagi yang harum. 但是在那个边角落有一个很好的早餐， Ada omelet dan OJ. 有那个煎鸡蛋， Ada yang tahu OJ? 你知道 OJ 是什么呢？ Orange juice. 那是橙子。 Sang istri pikir, oh, ini mimpi apa ya? Jangan-jangan mimpi, dia cubit-cubit. Enggak mimpi, ini betul-betul ada makanan pagi 她以 disediakan 为 oleh 她 suami. 正在做梦，原来是事实，她丈夫为她预备了。 Waktu dia mengambil, berusaha menikmati, wah ternyata di luar kamar itu glodak. 当她拿起车的时候，在房间外面有许多嘈杂声。 Wah bunyi gaduh itu dia pikir, ini pasti bunyi mesin cuci yang suaminya beli tetapi dia tidak pernah pegang. 听说一些嘈杂声，似乎是好像她买的洗衣机，但是她丈夫从来没有用过。
Dia tidak tahu masukin mana dulu, air dulu atau cuciannya dulu, sabunnya dulu, airnya seberapa banyak, dia nggak tahu. Dia nggak pernah pakai. 他不知道应该先把水放进去，还是衣服放进去，或是用一些的肥皂。 Sang istri bermaksud untuk keluar untuk membantu. 那么太太想出去要帮他， Baru mau keluar, sang suami tiba-tiba membuka pintu masuk penuh dengan busa. 她刚刚要出去，看到丈夫要进房间，有许多的这个肥皂。 Jangan khawatir, semuanya sudah teratasi. Aku mau mandi, ganti baju dan berangkat 你 kantor. 不要忧虑，一切都已经弄清楚。我现在要洗澡，要办事了。 Waktu mengantar sang suami keluar rumah, 当她送她丈夫出门的时候， dia melihat lantai itu sudah disapu, sudah dipel, beberapa bagian malah belum kering. 她看到地板已经扫清楚，已经抹地板，还有一些工作。 Sang suami pun pergi ke kantor hari itu. 那么丈夫今天就这样的出门， Tetapi kejutan tidak berhenti di sana. 但是这个惊讶并不是在这里罢了。 Setiap 2 jam kejutan yang baru itu muncul. 那么每2小时有一些惊喜。 Jam 10, ting tong, ada orang mengirim. 10点钟有铃声，有人寄一些东西。 Wah, ngirimnya PHD, Pizza Hut Delivery. 他寄的那就是必胜客。 Waduh, Koko ini tahu. Kita sudah lama nggak makan pizza. 哥哥知道我很久没有吃这个必胜客。 Di Pizza Hut itu pula, di restoran itu kita dulu pertama kali jadian. 必胜客这个餐厅是我们恋爱的一个回忆。 Jam 12 waktu dia mau masak, ada bunyi lagi ting tong. 12点，当他要煮菜的时候，有铃在那里响。 Wah, datang kiriman lagi makan siang, kue tiaw Medan. 那么有这个粿条麦蛋寄来， Kesukaan dia, 就是他所喜爱吃的， pakai telur. 又是那些鸡蛋。 Kemudian dia pikir, waduh kalau setiap 2 jam dikirimi makanan ya bisa melembung ini. 若是每2个小时寄给我东西，那么我就赌大了。 Dia tunggu lagi jam 2, ting tong, datang lagi. 在2点钟有铃声在那里响， Kali ini bunga 50 kuntum mawar putih. 那么有50支的白玫瑰花送到家， Wah, luar biasa. 是非常的惊人。 Kemudian saudaraku jam 4, 那么4点钟， dia tunggu lagi tapi nggak ada yang ngebel. 他在等，没有人打铃， Tetapi handphonenya berbunyi. 但是有他手机的铃声， Turut. Lalu dia buka. 有铃 Pulsa Anda 声， telah terisi 100.000 rupiah. 那么他给他这个真挚的这个手机。 Kejutan berikutnya, saudaraku, biasanya kalau si istri ini minta tolong diisiin pulsa, itu sering kokonya itu lupa 1 minggu baru diisi, 平 ya kan? 时若是要他真挚他的手机，他忘了差不多1个礼拜。 Kali ini nggak diminta, sudah dikirim. 这一次没有向他要，就已经寄给他了。 Nah, biasanya sang suami itu pulang jam 6 sore. 平时丈夫6点下午回来， Dia tunggu, nggak pulang. 他在等，他又没回家。 6.15 nggak pulang. 6点1刻又不回来， 6.30 nggak pulang. 6点半还没有回来。 6.30 itu datang seorang kurir menyampaikan secari surat. 那么6点半，他有一封信，在邮差寄到家里。 Dia terima surat, lalu dia buka suratnya. Tulisan tangan dari sang suami. 他接到这一封信是他丈夫亲笔写的。 Kemudian dia keluarkan surat itu, dia mulai membaca. 以后他拿出那封信，他开始看了。 Kalimat pertama, 第一句话， apakah engkau suka dengan telur dan orange juice tadi pagi? 是否你早上喜欢那个鸡蛋跟那橙子？ Tanpa terasa sang istri itu nggak pakai ngomong, dia ngangguk. 他不自觉的他在哪里点头了。 Apakah engkau suka kalau aku yang cuci semua pakaian kotor? 是否你喜欢我洗了全部的肮脏的衣服？ Ngangguknya lebih kencang, Iya. 那么他在那里更加的点头。 Apakah engkau suka kalau aku yang nyapu dan ngepel rumah itu? 是否你喜欢我在那里扫地抹地呢？ Iya. 他在那里又更肯定是 Apakah 说， engkau suka dengan pizza?
师傅，你喜欢那必胜客？ Kau suka dengan kue tiaw? 你喜欢那个桂条？ Kau suka dengan bunganya? 你喜欢我送的那花？ Semua suratku tercatat di sana. Apakah kau suka? Apakah kau suka? Apakah kau 在 suka? 哪里的记录？师傅你喜欢？师傅你喜欢？ Tanpa terasa air mata itu meleleh. 他不自觉在那里开始流泪 Iya, ternyata kau sayang aku. 啊，在那里证明你是这样的爱我。 Aku salah paham selama ini. 我一切都是误会， Tapi di bawahnya itu tidak ada kalimat penutup. 但是在那边没有结束的语， Dia balik. 他再翻过来 Balik suratnya， 再翻过来， Cuma ada satu kalimat ya. 这是有一句话， Nah, kamu sudah dapat semua yang kamu mau kan? 你已经得着你所需要的。 Mulai malam ini jangan harapkan aku pulang. 今天晚上你不要希望我再回家。 Saya tanya kepada saudara ya. 我问大家， Kalau saudara menjadi sang istri, 若是你身为太太， membaca surat itu, 你读了这一封信， apa yang muncul dalam pikiran Anda? 在你脑海有什么想法？ Tidak apa-apa, pakaian kotornya sudah bersih semua. 这是无所谓，这些衣服都已经清洁了， Tidak apa-apa, omelet aku bisa masak sendiri. 不要紧，这鸡蛋我可以自己煎， Tidak apa-apa, pizzanya masih sisa kok, 无 belum 所谓， habis. 这个东西我还有留下可以吃。 Apalagi pulsanya masih banyak. 尤其那个正着的这个手机， Saudara akan berpikir begitu? 你会这么说呢？ Saya pikir tidak satupun di antara kita akan berpikir seperti itu. 我认为大家没有这样的想法， Sebaliknya, kita akan merasa jijik, bukan? 相反的，我们觉得这是非常无谓的。 Jadi yang kamu lakukan ini bukan karena cinta. 你所行的，并不是因着你爱我的缘故， Yang kamu lakukan ini untuk menyakiti. 你所做的，这是要伤害我的心。 Semua yang kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh karena cinta kepada Tuhan. 一切我们所做的，并不是我以爱上帝为出发点， Itu berarti kita sedang menyangkali dia dan menyakiti hati Tuhan. 就表明说我们被虐，使他的心伤痛。 Saudara jangan berpikir Tuhan tidak hadir dalam ibadah. 你不要以为上帝没有在我们聚会里面， Manusia melihat kita baik-baik di luar. 人看我们外表是那样的好， Tuhan yang melihat isi hati kita tahu kita datang dengan cinta atau datang karena terpaksa. 上帝察看我们的内心，你来到我面前是因着你勉强来，或者是你爱我的缘故。 Datang karena cinta atau datang karena cari muka. 我们来礼拜堂，我们因着爱上帝，还是我们要我们的面子？ Datang karena rindu menyembah Tuhan atau datang karena tidak ada kerjaan yang lain. 我们来是不是因着渴望要听上帝的话，或者是我们在家里没有别的事做？ Tuhan Yesus katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan cinta itu. 主耶稣说：“我所要的，那就是怜悯，还有爱人的心， Lebih daripada korban-korban bakaran. 超越那所你献的祭物， Lebih daripada korban-korban persembahan ataupun kerajinan kita datang ke gereja. 超越你所献的祭物，或者是你殷勤的做礼拜。 Ada satu itu yang Tuhan cari ketika kita masuk ke rumah Tuhan. Adakah cinta kepada Tuhan? 有一样上帝所找的，那就是看我们是不是我们有爱上帝的心来到他的面前。 Saudaraku yang kedua, 第二样， Tuhan katakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan. 我所要的，那就是怜悯的心。 Artinya di dalam ibadah yang Tuhan perintahkan, Tuhan minta saudara dan saya untuk memberi diri melakukan kehendak Tuhan. 意思说，那我们来敬拜的时候，那就是我们要预备自己来实行上帝的旨意。 Itulah sebabnya Paulus dengan jelas berkata, 那就是保罗很清楚地说， karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu, itu ibadah yang sejati. 我以上帝的慈悲将你们将身体献上，这是真正的敬拜。 Ibadah yang sejati itu untuk memberi diri, mempersembahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. 真正的敬拜，那就是把自己献上，当作活祭，
这就是我们真正的敬拜。 Kita tidak datang beribadah untuk disenangkan. 我们来到敬拜，并不是我们可以喜欢， Kita tidak datang untuk dipuaskan semua nafsu kita. 我们来到礼拜堂，并不是要满足我们的欲望。 Kita tidak datang untuk dilayani. 我们来并不是要受人的服侍， Sebaliknya kita datang untuk melayani. 我们反而要服侍别人。 Banyak orang Kristen saat ini tidak mengerti prinsip firman Tuhan ini. 有许多基督徒不知道这的道理的原则， Sehingga memilih gereja itu seperti memilih mobil. 因此我们选择教会就像选择车辆一样， Memilih gereja seperti memilih hotel dan pesawat. 我们选择教会就像选择我们的酒店跟飞机一样。 Kita banding-bandingkan mana yang memberi kita yang paling baik. 我们在那里做一个对比，哪一样提供的更好？ Wih, enak pergi ke gereja itu. Musiknya itu menyenangkan saya. 我们去 Cocok dengan style 我们 saya. 去那个礼拜堂是那样的好，他的音乐符合我的性格。 Wah, penyambut-penyambutnya itu muda-muda, cantik-cantik. 那些招待人是那样的年轻又那样的美丽， Udah kayak di gereja sana wis tuwek-tuwek. 不像那个礼拜堂招待人是那样的老， Sudah gitu udah bisa senyum lagi. 他老了也没有微笑。 Oh, ini di sana ada AC nih. 我们在那里做礼拜有空调， Kalau di sana diberi perhatian, hamba Tuhannya kenal dengan semua jemaat. 在那边他是非常的关心，传道人都知道他们。 Waktu kita berpikir seperti itu, saudara tidak sedang menempatkan diri sebagai anak Tuhan yang beribadah. 若是我们这样想的话，那么我们就不像上帝的儿女一样， Tetapi sebagai seorang pelanggan dan penikmat ibadah. 乃是你成为一个好像顾客，或者是在哪里寻找敬拜的一个爱好。 Yang menjadi fokus adalah apa yang aku bisa dapat. 成为焦点呢，就是我能够来了， Bukan lagi apa yang aku bisa persembahkan. 并不是说要我献上什么。 Saudaraku, Paulus mengerti betul hal ini. 保罗对这样的事情，他清楚的明白。 Dan Paulus memberikan pengajaran penting tentang apa arti ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan diri. 保罗在这里有重要的教训，什么叫做敬拜？那就是将我们的身体献上，当作活祭。 Paulus mengerti isi hati Tuhan melalui perintah-perintah yang Tuhan berikan. 保罗认识上帝的心意，那是借着上帝的命令。 Ketika orang Israel dan orang Yahudi salah mengerti isi hati Tuhan, 当以色列人、犹太人他误解了上帝的命令的时候， mereka lebih pusing dengan rasa aman, 他们要觉得自己有一个安全感， rasa senang, 他觉得心中喜悦， dan rasa nyaman. 他觉得是那样的舒服。 Paulus berkata, bukan itu yang paling penting. 保罗说那是不重要的， Yang paling penting dalam ibadah yang sejati adalah memberi diri. 最重要的敬拜那就是将自己献上， Bukan kita senang, tetapi apakah Tuhan senang? 并不是说我喜欢，乃是上帝怎样会喜悦。 Bukan masalah aku bisa melakukan kehendakku yang aku mau, tetapi masalahnya apakah aku melakukan kehendak Tuhan. 并不是说我们可以满足自己的欲望，乃是我们所追求的上帝要怎样喜悦我们。 Itulah sebabnya ketika Paulus menggunakan kata persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, 因此，当保罗说的我们要将身体献上是圣洁，是上帝所喜悦的。 kata persembahan itu adalah kata yang menunjuk kepada perjanjian lama. 这里所说的献上奉献，那就是从
旧约那里起的。 Sama seperti orang Israel diperintahkan untuk memberi korban-korban bakaran. 就像以色列人被命令将祭物献上给上帝， Paulus melihat dengan tajam, intinya bukan korban itu tetapi dirimu lah yang dipersembahkan. 保罗很清楚的看到，在哪里是祭物，那就是不是单单祭物，乃是将自己当作祭物。 Orang Israel mengerti dengan jelas bahasa Paulus ini. 以色列人认识这保罗的口气， Bahwa mempersembahkan diri berarti menyerahkan hak kepemilikan diri kita kepada Tuhan. 将自己献上的意思，那就是将我们的主权献给我们的上帝。 Seorang Yahudi yang ingin mempersembahkan sesuatu atau misalnya katakanlah itu domba. 一个犹太人要献上祭物，就像羊羔一样， Seekor domba jantan dipersembahkan kepada imam. 一个公羊将这个献给祭司。 Orang tersebut tidak bisa berkata kepada sang imam, 这个人不能跟祭司说 Mam, nanti ya kalau selesai upacara, tolong paha belakangnya itu kasih ke saya. 祭司等下祭物献上，你将这个羊腿献给我， Tenderloinnya itu loh, balikin ke saya. 那就是最丰富的肉献给我。 Kan kamu juga nggak mungkin makan semuanya toh mam. 祭司你不可能可以自己吃完， Tidak bisa. 是不能的， Karena apa? Semua yang diletakkan di altar itu milik Allah. 因为你所献上的祭物，那完全是归于上帝的。 Ibadah yang sejati berarti kita meletakkan diri kita di altar Allah, untuk Allah. 真正的敬拜，那就是将我们献上是为上帝的。 Kalau pada zaman dulu altar itu terbuat dari batu. 在古时那个时候，台是用石头所做的。 Waktu Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. 当保罗在这里所说的将身体献上， Paulus ingin berkata bahwa altar kita adalah dunia ini. 保罗说的这个台，那就是我们的世界， Apapun yang kamu lakukan, 那就是我们所做的一切。 lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 你要尽心尽意的去做，并不是像你对人所做的。 Maka Paulus berkata, sebab itu hidupku bukannya aku lagi. 因此，保罗说：“现在活着的不再是我， Tetapi hidup ini adalah hidup yang sudah kupersembahkan kepada 因 Tuhan. 着我将我的生命一起献给我们的主。” Saudaraku, kalau kita beribadah tidak memiliki spirit mempersembahkan ini, saudara tidak sedang beribadah. 若是我们的敬拜没有像刚才我们所说的，那么我们根本不是来敬拜。 Banyak orang Kristen beribadah untuk mendapatkan. 很多基督徒认为敬拜我们要得着一些， Kalau beribadah, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, itu bukan ibadah, itu mancing. 若是敬拜我们已经献上了，但是我们要起的一些的后果，那就是好像是试探。 Tuhan, aku rajin ke gereja loh ya. 上帝，我勤勤做礼拜， Tuhan, aku perpuluhan tidak pernah bolos loh ya. 我不献上1/4， Jangan kasih aku sakit penyakit. 你不要再给我病， Jangan kasih aku masalah-masalah dalam 你 hidup 不 ini. 要再给我一些烦恼的事。 Orang seperti ini tidak sedang beribadah, dia sedang mancing. 像这样的事根本不是敬拜，它是试探式的。 Memberikan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. 他拿一些小小的东西献上，他要起的更大的效果。 Kalau mental kita mental mancing seperti ini, maaf, Kristus tidak perlu mati di kayu salib. 若是我们有这样的态度来敬拜，很对不起，那耶稣根本不需要上十字架。 Agama lain pun mengajarkan hal yang sama. 还有其他的宗教也是同样的教义， Bahkan saya katakan lebih baik daripada orang-orang Kristen yang mancing ini. 甚至于他们的心态比我们基督徒更好。 Di dekat kampus kami itu kalau malam ada seorang jual
jualan di gerobak itu nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, kue tiao itu. 在我们的校园里面，外面晚间有许多食物卖在四周围。 Di Jalan Mampang Perapatan yang terkenal macet itu. Mapan Prapatan 是非常塞车的一个地方， Namanya Pak Suyoto. 名叫巴苏纽多。 Para wartawan tertarik untuk mewawancarai Pak Suyoto. 记者在那里受到吸引，在那里访问他， Karena dia adalah penjual makanan yang tidak lazim, tidak 因 biasa. 因着他卖的东西根本跟平时人卖的不一样。 Di daftar menu yang ditempel di gerobaknya itu ada tulisan harga-harga makanan yang dia jual. 在菜单里面写着他卖的食物的价钱表， Harganya biasa-biasa saja, tetapi kalimat terakhir di daftar menu itu yang luar biasa. 它价钱是平时这样，但是在最后的菜单写的比较特别。 Di sana ditulis ibu hamil makan gratis. 这边写着怀孕妇女是免费可以吃， Ada di antara Bapak Ibu yang punya resto, 是不是？你们在中间有开餐厅呢？ berani nggak tulis segitu? Ibu hamil makan gratis. 你敢不敢说怀孕妇女不用收费？ Dijamin rame. 一定是好生意的。 Nah, para wartawan ini tanya kepada Pak Suyoto ini. 那么记者就问宋耀多医生。 Pak Suyoto, kalau yang datang 2-3 orang ibu hamil ya bisalah. Ya. 宋耀多先生，若是2-3个怀孕妇女，当然是可以的。 Kalau yang datang satu hari 30-40 ibu hamil, apa tidak bangkrut? 若是一天之间来20-30名怀孕妇女来这里免费吃，你是不是要倒闭呢？ Pak Suyoto menjawab dengan sabar. 他在那里很耐心的回答： Orang kaya punya harta. 有钱人他有财物， Mereka memberi dari harta mereka. 他们是将他们的财物献给别人。 Saya cuma punya makanan, jadi kalau mau beramal ya lewat makanan saya. 我这是有吃的东西，我要行善，就是用我的食物来行善， Apa tidak takut rugi? 是不是你没有亏本吗？ Saya nggak takut berbuat baik, tidak boleh takut katanya. 我不怕亏本，我行善我是不怕的。 Apa yang Bapak harapkan dengan melakukan ini? 你这样做，你希望得着什么呢？ Ya dia berkata, insya Allah 他说：“但愿上帝的旨意， amal saya diterima oleh Tuhan. 我是行善，上帝可以接受。 Karena dalam konsep dia, semakin banyak kita berbuat baik, maka kita bisa membeli keselamatan. 他在思想里面都是行善，我可以买到救恩。 Berapa banyak orang Kristen seperti Pak Suyoto ini? 有 Sedikit. 多少的人像他一样呢？ Banyaknya itu yang suka ngutip-ngutip ayat Alkitab dan kemudian menyelewengkannya. 那就是一些人喜欢这在上帝的话再一次误解上帝的话。 Apapun yang kamu berikan kepada Tuhan, Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Nah, banyak yang seperti ini. 你所献上的，上帝要加倍的赐福你，就像他一样。 Kamu kasih 1 juta, Tuhan akan kasih 100 juta. 你给100万，上帝给你1亿。 Deposito mana yang menawarkan 10.000%? 有哪一个我们可以存款拿到这样高的利息？ Jadi paling bagus adalah mempersembahkan kepada gereja. 最好的呢，就是奉献给教会。 Tidak peduli berapapun besar persembahan Anda, kalau mancing ya mancing. 不论我们有多少大的奉献，若是我们有这样的心态，就是试探。 Tuhan ingin kita memberi dengan kerelaan. 上帝要我们以甘心乐意来奉献， Sesuai dengan kadar iman masing-masing. 就是照着我们的信心来奉献。 Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama Tuhan pun memberi ragam persembahan yang bisa diberikan. 因此，在旧约，上帝也有定这个规格。 Kalau sangat miskin kasih tepung saja. 若是穷人，可以将面粉献上； Kalau miskin biasa-biasa kasih burung merpati. 若是太穷的话，可以将鸽子献上。 Baru kemudian domba, kambing, lembu, dan 以后就公羊或公牛。 Tuhan tidak terlalu mempedulikan korban Anda, tetapi Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana Anda memiliki kerelaan kasih
ditunjukkan lewat persembahan itu. 上帝不计较你对他奉献，他所要的，他呢就是你怎样从心里发出来奉献。 Tuhan itu sabar. 上帝是那样的忍耐。 Saudara tidak memberi banyak, Tuhan tidak turunkan geledek menyambar kita. 你不奉献，他也没有将雷把你打死。 Karena Tuhan tidak sedang kejar setoran persembahan. 上帝没有追赶你应该要付的一些。 Tuhan ingin melihat adakah cinta di sana. 上帝要看是不是你有爱他的心。 Kalau Tuhan yang sudah memberi yang maksimal kepada kita, 若是上帝已经将最大的赐给我们， anaknya, putranya yang tunggal dikirimkan untuk menjadi manusia, mati menebus dosa saudara dan saya. 将他的独生爱子赐给我们，死在十字架上，是为了你和我。 Tangan yang menciptakan dunia itu harus ditembus oleh paku. 他两只创造天地的上帝被这个钉子钉死。 Kaki yang pergi kemana-mana selalu membawa damai. Itu harus mencucurkan darah dan terluka begitu 他 rupa. 的脚中到处都将带爱心来出去，他要被钉这样的受伤。 Kepala yang selalu memikirkan kehendak Allah Bapa di surga yang paling baik buat kita. Kepala itu juga yang dimahkotai duri. 他的头脑的一些思想，怎样可以，他可以实行上帝的旨意，他却被那个荆棘的冠冕钉上。 Perut yang tidak pernah meminta makanan enak untuk memuaskan nafsu. Perut itu pula yang ditembus oleh tombak. 他的肋旁，他从来没有想什么吃的好的食物，但是他却被那些强盗刺杀了。 Mata yang selalu melihat pengharapan. Mata yang selalu melihat kebaikan di dalam diri setiap ciptaannya. Mata itu pula yang menyaksikan pengkhianatan. 他眼睛所看的，那就是看到一些的好事，但是却受到别人的伤害。 Tetapi Tuhan lakukan itu semua karena begitu besar kasih-Nya untuk saudara dan saya. 但是上帝是这样的大爱，是为你为我的缘故， Tidak berhenti di sana, Dia terus memelihara kita. 不是只是在停止在那里，他继续不断的抚养我们。 Dia mendengar dan menjawab doa-doa yang dipanjatkan dengan hati yang hancur dan patah. 他听那些忧伤都会的心的祷告的声音， Dia sudah memberikan yang maksimal. 他已经将一切都献给我们。 Mengapa banyak orang Kristen masih berpikiran kita cukup memberikan kepada Tuhan yang minimal? 为何我们每一个人只是将最小的献给我们的主？ Ada apa-apa datang gereja telat ya paling tidak ada yang lihat. 我们去礼拜堂迟到是无所谓，根本没有人知道。 Nyanyi asal nyanyi saja, tidak apa-apa. 我们唱诗只是随便的唱罢了， Kiri kananku juga tidak pernah keberatan. 左右的人根本没有计较。 Kasih uang ya seadanya saja yang sekarang ada di dompet, tidak perlu dipersiapkan jauh hari. 我们奉献只是随便拿一些钱献上，也没有预备心来奉献。 Masih untung-untung saya kasih daripada nggak ngasih. 我有奉献那好，比起我没有奉献。 Kalau gereja dipenuhi dengan orang seperti ini celaka. 若是教会有这样的人，是非常糟糕的。 Gereja bukan lagi tempat beribadah. 我们教会并不是一个敬拜的地方， Gereja menjadi tempat tontonan. 教会成为一个电影院一样， Seperti orang ngamen di pinggir jalan. 就像在那里卖唱的人在路边一样。 Kalau penampilanmu bagus aku kasih banyak. 若是你唱得好，我给你多一点； Kalau penampilanmu jelek ya aku kasih receh-receh. 若是你唱的不好，我给你小钱。 Semoga bukan karena kualitas si pengkhotbah maka persembahan ditaruh di depan. 但愿我们不像说，因为讲得好就都奉献，因此我们教会讲到以前先奉献。 Takut nanti kalau pengkhotbahnya kurang bagus, tunjuk sana, tunjuk sini, banyak jemaat terluka, fungsinya sedikit. 恐怕他们批评讲员讲得不好，他们献上的是一些小钱。 Semoga bukan itu.
但愿我们不是这一种人， Saudaraku, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. 我们要将好的献给我们的主。 Hosea 6 ayat 6 tadi mengatakan, 何西阿书6章6节说， yang lebih penting bagi Tuhan adalah pengenalan akan Allah. 最重要的那就是认识对上帝至圣者的认识， Dan bukan korban persembahan. 并不是那些祭物。 Artinya Tuhan ingin supaya kita, saudaraku, ketika memelihara hari Sabat, kita semakin ingin mengenal Tuhan. 意思是说，当我们守主日的时候，我们越加要认识我们所信仰的上帝。 Semakin kenal Tuhan, kita semakin jatuh cinta karena kasih Tuhan begitu besar. 我们越加认识，我们就越加的爱他，因着他这样的大爱。 Begitu tinggi, begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam kasih Tuhan kepada 上 kita. 帝对我们的爱是那样的长阔高深， Sehingga ketika kita beribadah, kita meluap dengan ungkapan syukur. 因此当我们敬拜的时候，我们心里就涌起爱上帝的心， Cinta kepada Tuhan. 我们爱我们的上帝。 Dan bahkan akan terus berlanjut sampai hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita berikan diri kita 我 kepada 们 Tuhan. 继续不断，我们在礼拜一、礼拜二、拜三、拜四、拜六，直到礼拜天， Saudaraku, 都献上给主。 kualitas ibadah hari Minggu bukan dihitung di hari Minggu. 我们礼拜天敬拜的质量，并不是单单在礼拜天来评论， Tetapi dinilai dari kualitas hidup kita pada hari Senin sampai dengan Sabtu. 但是我们所要评论的，那是在礼拜一到礼拜六我们这样敬拜。 Kualitas sebuah gereja bukan dihitung dari jumlah orang yang datang ke gereja. 一个教会好的质素，并不是在于聚会人数， Tetapi dihitung dari berapa banyak orang yang diutus menjadi saksi Tuhan di muka bumi. 那是在于人数，在于有多少人被差派到外面去传福音。 Kalau gereja hanya mementingkan acara di hari Minggu, jangan-jangan itu gereja pertunjukan, entertainment center. 若是我们在教会只是在礼拜天这么做的话，就好像我们教会是一个娱乐场来娱乐别人。 Kita pusing mati-matian bagaimana membuat hari Minggu itu hari yang wow. 我们尽力的去做，是礼拜天做礼拜是那样惊人的礼拜。 Tetapi kita lupa tujuan Tuhan memberikan kita hari Sabat adalah memperlengkapi kita supaya kita bisa hidup di hari Senin sampai Sabtu di dalam kehendak Tuhan. 但我们这敬拜，好的敬拜，那就是在于我们礼拜天以外，我们怎样对于我们的上帝。 Di dalam katekismus dan pengakuan iman reform, 在我们的规正一些教条， ketika menafsirkan hukum Tuhan yang keempat ini, kuduskanlah hari Sabat. 当解禁关于要守安息日， Di sana mengajarkan bahwa kita harus menggunakan hari Sabat untuk pengajaran. 在这里教导我们要用安息日来引导教学有关神的话。 Pengajaran bukan hanya lewat firman Tuhan, tetapi juga lewat teladan hidup. 教导并不是单单讲上帝的话，也是要给我们生命的一个模范。 Berbuat kasih kepada sesama, saling melayani, 我们要彼此相爱，彼此服侍， saling menerima, saling mengampuni. 彼此接受，彼此饶恕。 Sehingga dengan bekal pengalaman hidup bersama dalam keluarga Tuhan inilah setiap anak Tuhan bisa hidup di dunia sebagai murid-murid Kristus yang sejati. 我们在教会这样有亲密的交通和团契，使我们可以像耶稣的门徒一样的团契。 Banyak orang datang gereja, ke gereja dulu, baru setelah itu ke mall. 有许多人说，我们先做礼拜，我们要去市场。 Apalagi kalau gerejanya di mall. 尤其我们的教会是在市场里面， Saya tidak berkata pergi ke mall hari Minggu itu salah. 并不是说我们礼拜天去市场是错误的， Tetapi kehendak Tuhan itu apa?
但是上帝的旨意是什么呢？ Supaya kita menggunakan waktu yang khusus itu belajar firman Tuhan. 是我们用这特别的时间来学习上帝的话， Mengajak anak-anak untuk mengerti firman Tuhan. 来带领我们的儿女认识上帝的话。 Kalau masih ada waktu, pergilah ke mall, tidak apa-apa. 若是我们还有时间，我们去市场那是可以的。 Yang lebih celaka lagi, orang pergi ke gereja karena tahyul. 最糟糕的，来到礼拜堂，我们有一些迷信的观念。 Kalau aku tidak pergi gereja, biasanya hatinya deg-degan. 或是我不去礼拜堂，我就会提心吊胆， Nanti ada yang terjadi pada hari 许 itu. 多烦恼的事情发生。 Nanti bisa kecelakaan, sakit, ini dan itu. 大概我遭遇患难，还有生病， Nah ini celaka lagi, saudara. 那是非常糟糕。 Ingat saudaraku, waktu kita beribadah, 当我们敬拜的时候， beribadahlah dengan cinta. 我们要以爱心来敬拜， Beribadahlah dengan memberi diri. 我们将自己献上， Jangan memberi diri asal-asalan. 我们不要这样随便的献上， Tetapi berilah dengan kerelaan. 我们要以甘心的心， Berilah dengan maksimal. 我们尽力而为。 Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita yang maksimal. 因着上帝已经将他的大爱给了我 Karena 们， anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 因着人子，那就是主日的主。 Saudaraku, sejak saya percaya kepada Tuhan, 当我接受耶稣基督， setelah saya bertumbuh di dalam iman, 当我在信心不断的成长， saya berkata kepada Tuhan, 我对上帝说： Tuhan, tidak ada satupun dalam diri saya yang layak dipersembahkan. 上帝在我身上没有一样配的可以献上的。 Saya masih muda, tidak bisa ini, tidak bisa itu. 我还年轻，我根本什么都不能做。 Teman-teman saya yang lain itu berasal dari sekolah minggu, mengerti Alkitab jauh lebih banyak. 我的朋友从主日学开始到年轻，他们圣经知识就够了。 Saya baru masuk gereja SMA 1. 我高中一才进到礼拜堂， Tuhan, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saya masih banyak dosanya. 我什么都不能做，我还有许多的罪。 Tetapi saya berkata kepada Tuhan, namun Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mempersembahkan diri saya akan berikan semuanya. 但是我对上帝说：若是你准许接受我，我要将我全部献上给你。 Dan sampai saat ini saya seumur hidup akan terus belajar apa artinya memberi yang lebih baik lagi. 到这个时候，我不断的学习，我要继续不断将最好的献给我们的主。 Saya belum sempurna. 我是不完全的， Tidak seorang pun dari kita yang sempurna. 在我们中间没有一个完全的。 Tetapi ada orang Kristen bertumbuh dan ada orang Kristen yang tidak bertumbuh. 但是基督徒应该要不断的成长。 Jangan puas hanya menjadi orang Kristen yang dilayani. 我们不要满足于成为基督徒是受人的服侍， Stop jadi penonton dan penikmat 我们 ibadah. 不要在聚会里面成为一个观众， Mari menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, 让我们成为一个可以质量的一个基督徒， yang kenal Allah dan kasih-Nya yang besar. 认识上帝的大爱， Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. 将身体献上，当作活祭献给神。 Karena itu satu-satunya ibadah yang sejati. 乃是因为这样的侍奉，乃是上帝所喜悦的。 Jangan hanya sekadar kebiasaan. 我们不是要是成为我们的平时的习惯， Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bisa berada di sini. Semua karena anugerah-Mu yang begitu khusus. Ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi kami dikoreksi oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus. Ya Tuhan. Apa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami di dalam pelayanan, kiranya Tuhan sekali lagi memperbarui pelayanan kami. Ya, melalui firman yang telah disampaikan penginjil Yusuf, sekali lagi lebih mendorong kami untuk menuju pelayanan lebih baik, dan kami
mengerti makna dari ibadah yang sejati. Juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang melayani di STTRII, kiranya Tuhan pakai secara heran untuk mendidik pemuda-pemudi di kemudian hari dapat di ladang Tuhan untuk melayani kerajaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.